Bos suka saya tak? Hello. Welcome back to our podcast on air at My Future Job. Bersama saya lagi, Nur Fifiana, salah satu pengacara andalan. Macam dah lama tak orang kata beraksi di kita punya podcast ni. Okay, so hari ni macam biasalah, macam before ni punya topik-topik pun kita bawakan, pengacara pun berbeza. Memang itu kelainan yang ada dekat podcast My Future Job ni. Okay, so hari ni kita bawakan kita punya tetamu khas datang ke kita punya studio hari ni, iaitu bolehlah kita kamera lah, zoom sikit dekat kita punya tetamu hari ni. Hello Fifi, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, ini adalah Encik Putra, iaitu wakil ataupun kita bawakan khas wakil majikan daripada Air Selangor. Okay, mungkin Cik Putra boleh kenalkan diri dulu. Tengok siapa ni, nak kenal-kenal sikit siapa yang pakai baju pink comel-comel ni. Boleh Fifi. Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Abdul Khalid Putra bin Abdul Rahman Putra. Biasa kalau kawan-kawan saya panggil saya Khalid lah. Okay Cik Putra, so hari ni kita bawakan topik yang orang kata panas sikit lah. So tadi saya intro pun dah bergedik-gedik sikit, konon-konon nak menjadi favourite lah kepada saya punya superior. So tajuk yang kita bawakan hari ini ialah ciri pekerja favoritism majikan. Okey, disebabkan itulah ada ni Cik Putra kita bawa hari ni. Disebabkan Cik Putra ni, mungkin Cik Putra boleh kenalkan apa yang kiranya jawatan Cik Putra dekat company Cik Putra sekarang, dan ceritakan sikit lah latar belakang Cik Putra. Silakan. Alright, so cerita daripada awal dulu lah. Okay, so saya dah bekerja lebih kurang selama 10 tahun dan start di recruitment agency nama dia Be Able Malaysia. Kemudian sebagai seorang perunding pekerjaan lah. So sebagai perunding pekerjaan ni kita panggil dia, orang kata apa, recruitment consultant lah kalau bahasa Inggeris kan. So basically di sana company yang pertama, kemudian lepas tu saya jump kepada Asia Recruit, dan di sana pun saya menjadi recruitment consultant. Dan company ketiga saya di headhunt. Di headhunt ni bukan potong kepala headhunt ni maksudnya ditarik lah. Di Harta Lega dia panggil saya masuk untuk bekerja di syarikat Harta Lega. Saya di base Tarijaya. Kemudian selepas 2 tahun di sana, saya dapat peluang melanjutkan pekerjaan. Melanjutkan pekerjaan di sebuah recruitment IT company di Bangsa, di Mid Valley. Kemudian saya juga dapat meneruskan karier saya di sebuah company nama dia Nico Solutions. Sebelum masa pandemik, saya antara orang yang affected lah. Dan di Nico Solutions ni pun saya affected by the pandemic. Saya diberhentikan pekerjaan masa tu. Ni ramai tak tahu ni kan. Saya sebenarnya diberhentikan semasa pandemik yang berlaku tu. And then saya mula menceburi bidang career coaching masa tu. So maksudnya pernah rasa diberhentikan kerja juga lah pada masa ketika itu. Pernah macam masa tu. Macam tu. mana boleh bangkit semula? Maksudnya berapa lama ambil masa untuk kembali balik bekerja macam sekarang ni? So basically semasa dalam keadaan pandemik tu, memang nak cari kerja lain tu susah. So apa yang saya buat masa tu adalah saya pergi ke satu bidang yang luar daripada kebiasaan yang orang buat, iaitu saya mengajar. Saya mengajar dari segi buat resume, buat interview, career advice, LinkedIn. Mula-mula start dengan resume je. Masa tu mengajar just mata-mata nak, orang kata nak tolong orang ataupun just nak survive je sebenarnya kan. Tak adalah nak tolong orang sangat, tapi sebab kita ni ada kemahiran buat resume, mengajar orang buat resume, tengok resume. So saya pun nak start cuba untuk bantu diri saya masa tu dengan mengajar orang buat resume. Lepas tu orang tanya, Putra tak ada buat kelas mengajar interview pula? Saya mengajar interview pula. Lepas mengajar interview, dia kata saya ni ada masalah kerja kan. Lepas tu minta career advice pula. So saya pun pergilah bagi nasihat berkaitan dengan kerja sekadar yang saya mampu lah. Alhamdulillah masa pandemik rezeki dekat sana, and dapatlah bantu lebih kurang 500 orang masa tu dalam dapat panggilan interview lah semasa pandemik. Alhamdulillah lebih kurang dalam 1000 orang selepas lebih kurang 2 tahun berkecimpung dalam career coaching. And sampai sekarang masih ada juga tolong orang secara part time ataupun dipanggil bila mana ada NGO yang panggil minta tolong ke apa. So dekat situ saya develop that skill, iaitu dari segi membantu lebih ramai orang. Dan Alhamdulillah hari ni memang dipanggil pula masuk ke Air Selangor pada tahun lepas bulan Februari. So di Air Selangor saya memegang jawatan Head of Talent Acquisition Unit, di mana saya dan juga 7 orang team member saya, kami bertanggungjawab dalam pengambilan pekerja
di syarikat pengurusan air Selangor lah, seluruh Malaysia. So kita ada lebih kurang 5,000 staff. So di dalam kita membantulah lebih kurang dalam 200 ke 300 hiring setiap tahun lah. So kiranya banyak jugalah pengalaman Cik Putra ni. Orang kata orang yang tepat lah kita bawakan ke studio kita pada hari ini. Okay, so tajuk yang kita nak bincangkan hari ini ialah ciri pekerja favoritism, dalam bracket positif oleh majikan. Saya kena mention sikit positif ni sebab kita nak bincangkan dalam orang kata sudut positif lah. Orang-orang yang baca, orang yang tengok ni kiranya dia faham dalam sudut positif. Okey, mungkin kalau kita boleh mulakan kita punya perbincangan kita hari ini. So saya nak tanya Cik Putra sebab Cik Putra saya rasa memang dah lama sangat dah dalam bidang orang kata pencarian talent dan sebagainya. Okey, bagi pendapat Cik Putra, wujud ke, memang betul ke wujud isu favoritism ni dalam orang kata sektor alam pekerjaan lah sepanjang Cik Putra bekerja? Okay, so kalau nak kata wujud ke tidak wujud tu memang wujud lah kan. Kita tak boleh nak nafikan benda tu, Fifi kan. Sebab benda tu memang agak common actually. Sebab kalau contoh lah, antara orang yang biasanya favoritism majikan ni adalah orang yang pandai kipas majikan kan. Orang betul, kalau betul. Kaki bodek ni dia memang banyak lah, mana-mana syarikat pun ada kan. Dia selalu kalau bos cakap apa dia memang menempel lah. Saya pernah depan mata saya sendiri kan, orang tu dia menang pertandingan snooker ke pool ke something like that lah, masa kita orang punya family day tu. So dia menang tu je, masa dia ambil hadiah, lepas tu dia bangun, dia cakap, oh boss, this is for you kan. Kita pun tak pasal-pasal lah, apa kena mengena main game pool menang dapat, lepas tu nak tiba-tiba this is for you kan bos. Saya pun macam tak tahulah, tapi tu dia punya level of dia punya bodek tu kan. So pada saya tu antara orang kata apa, karakter orang lah kan, kaki bodek lah. Ada satu lagi ciri-ciri dia adalah orang yang favoritism majikan ni biasanya orang yang ada rupa. Kalau lelaki ke yang handsome kan, kalau bos dia perempuan nampak ni macam anak ikan kan. Lepas tu kalau yang seorang lagi tu, kalau perempuan yang cantik, biasanya secretary boss lah kan. Kalau dulu lah, zaman sekarang dah kurang sikit, tapi zaman dulu memang macam tu. Kalau nak jadi secretary boss memang kena yang hot-hot orang kata kan. Tapi alhamdulillah zaman sekarang ni saya tengok benda tu dah berkurang. Sebab apa? Sebab kebanyakan syarikat majikan memang dah pasti akan ambil pekerja yang boleh buat kerja dulu. Sebab memang kalau diambil orang yang hanya ada rupa, yang pandai kaki bodek, biasanya kerja dia kurang sikit. So kriteria yang ketiga ni yang ramai orang suka, iaitu kriteria yang pandai buat kerja. Itu yang memang kata ditunggu-tunggu oleh majikan nowadays. And kita pun ada soalan-soalan interview yang kita tanya supaya kita boleh tapis orang-orang yang tak berkualiti ni, kita dapat orang yang ada pengalaman ataupun kriteria yang positif ni untuk kita bawa masuk ke syarikat. Saya dengar tadi macam ada tiga ciri macam majikan nak ambil pekerja. Betul. Dan sebagainya. Okey, mungkin tadi saya dengar tentang perkataan bodek. Kita pun faham bila kita dengar perkataan bodek ni memang untuk menangi hati seseorang lah, bukan sekadar bekerja. Untuk bercinta pun kena bodek juga kan. Okey, so mungkin saya nak tanya lah daripada sudut atau pendapat Cik Putra kan, macam mana kalau cara untuk kita memenangi hati majikan tanpa bodek, dengan prestasi kerja. Macam tadi lah Cik Putra ada highlight kan tentang boleh buat kerja. Macam mana caranya pekerja-pekerja kita kat Malaysia ni nak memenangi hati majikan dengan prestasi? Okay, so saya suka bercerita lah kan. So saya cerita ni daripada pengalaman saya sendiri lah. So semasa saya masuk pengurusan air Selangor ni, so di sana saya lepas 2 bulan tu saya jumpa dengan bos saya balik lah. Nama dia Cik Latif lah, di Baru Bersara. So saya tanya dengan dia, Cik Latif, I've been here for 2 months. Saya dah kerja kat sini 2 bulan. So Cik Latif rasa performance saya macam mana? So dia kata apa dengan saya? Dia kata you earn my trust. Dia kata you earn my trust. So apa maksud you earn my trust ni? Saya tanya dia balik kan, what do you mean by I earn your trust? How do I earn your trust? So bila dia cakap macam tu, dia dengar saya tanya macam tu, dia kata you earn my trust sebab bila saya minta sesuatu daripada awak terus bagi cepat-cepat. And then yang keduanya, awak selalu bagi kerja yang orang kata ada kualiti. So bila saya buat macam tu, saya rasa ini adalah satu taktik yang mana-mana pekerja boleh buat. Sebab untuk kita dapat kepercayaan bos tu, bukannya hanya dengan membudi, tapi dah hanya dengan kerja yang bagus, dan kita hantar lebih awal daripada apa yang diminta. Kalau diminta suruh hantar hari Jumaat, hari ni kita dah hantar. So hantar awal kan? Sebab tu kadang-kadang kita ni kan, staff ni dia suka buat kerja lengah-lengah. Kalau ada deadline tu dia suka biar tunggu sampai last minute baru nak buat kerja kan. So yang orang kata susah lah kita nak. Tapi apa kita panggil melengah-lengahkan. Itu ya masalah dia, Fifi. Sebab bila kita tengok, kalau dari segi
pekerjaan ni, bos ni dia bukan nak sayang orang tu buta-buta je nowadays, sebab dia nak tengok orang tu boleh tak dia buat kerja, boleh tak dia bagi apa yang kita nak kan. So macam bos baru saya pun baru masuk ni, sebab saya pun baru ni sama juga kan. Dia kata, Putra tak apa, you hantar soalan interview ni by next week. Saya kata tak apa bos, petang ni saya hantar. Petang tu juga saya hantar kan. Macam tu lah kan. Kita nak buat kerja tu, biar kita buat kerja, tapi kena ada kualiti jugalah. Janganlah cepat tapi tak ada kualiti kan. So kena ada kualiti jugalah. Sebagai recruiter yang telah mempunyai banyak pengalaman, macam bila kita tengok, kalau kita tengok bukan senang, sebab Cik Putra sendiri pun apa orang kata ajar coaching for buat resume dan sebagainya. Okay, so kalau ikutkan kalau daripada segi sebagai seorang recruiter, apa yang Cik Putra tengok dalam resume seseorang calon tu, orang kata yang menarik lah, apa yang kriteria yang majikan tengok dalam sehelai resume tu. Okay, so kalau pada saya lah, saya nak tengok orang tu pernah tak dia buat kerja yang saya nak dia buat tu. Contoh dia dalam job description tu, kita ada dua bahagian. Job description ada dua, satu job responsibility dan satu lagi job requirement. So job responsibility tu adalah perkara yang kita kena buat hari-hari bila kita join jawatan tersebut. Betul tak? So hari-hari kita nak buat benda tu. Saya nak tengok orang tu boleh tak buktikan pada saya yang dia pernah buat perkara tersebut, atau pernah belajar kalau dia fresh graduate lah kan. Dia pernah tak belajar benda-benda macam ni masa dia study. So benda tu yang saya nak tengok dalam resume dia. So dia kena tunjukkan dari segi pencapaian dia, dia nak kena tunjukkan dari segi dia punya skill, dia nak kena tunjukkan nombor pencapaian dia tu sendiri. So perkara-perkara tersebut yang saya nak tengok dalam resume dia. Bukannya dia cerita saya ni I'm a very dedicated, enthusiastic, hardworking, handsome, cute. Macam biasa dengar kan, itu biasa dengar kan ayat dalam resume kan. So saya rasa bukanlah itu yang kita nak dengar kan. Itu ayat yang mengagung-agungkan diri sendiri. Pada saya tu macam agak klise lah kan. Yang saya nak tengok, betul tak you pernah buat? Kalau pernah buat, bagi tahu apa bukti dia. Pernah tak you belajar? Apa bukti dia? Tunjuk pada saya benda tu, pencapaian awak dari segi skill, apa yang awak belajar, dekat mana awak belajar, kenapa awak gunakan skill tu untuk jawatan tersebut, untuk perkara tersebut. Itu yang kita nak tengok actually kan. So benda macam tu lah yang kita nak lihat dalam resume seseorang tu. I see. So kalau macam tadi Cik Putra cakap tengok resume dan tengok apa yang dia pernah buat, apa kemahiran dia, mungkin dia boleh orang kata nyatakan di dalam resume tersebut. Tapi macam mana Cik Putra, kalau sebab kita dah banyak tahu lambakan lepasan SPM, orang kata lepasan yang fresh graduate lah, mereka ni mungkin tak pernah tahu nak buat sesuatu projek ke, tapi mereka berminat nak try, orang kata cuba perkara yang baru. So bagi pendapat Cik Putra, macam mana untuk golongan-golongan mereka yang ini sebab kita tahu lambakan mereka terlalu ramai. Macam mana, apa yang mereka boleh buat untuk menarik minat majikan walaupun mereka tak berpengalaman dalam membuat sesuatu perkara yang macam Cik Putra cakap tadi? Okay, so dia ada banyak cara actually. Salah satu cara yang saya suka guna ataupun refer tu adalah lebih kepada macam kita bekerja secara freelance, buat kerja secara part time ataupun kerja-kerja yang tidak memerlukan bayaran pun kadang-kadang. Contoh dia masa saya bekerja sendiri semasa PKP hari tu, apa yang saya buat peringkat awal adalah saya just bagi kelas secara percuma. Orang datang masuk kelas saya terima, dan kalau nak buat bayaran saya terima dengan seikhlas hati, macam tu je. Dan selepas tu saya dapat semua data-database dan saya gunakan tu sebagai saya punya kata apa, portfolio. So bila portfolio tu kita dah boleh tunjuk dekat orang, kita dah ada result, kita ada pencapaian, barulah orang nak ambil kita bekerja, barulah orang nak datang belajar dengan kita, barulah orang nak datang ambil kelas dengan kita. So cara dia adalah dengan buat dulu perkara tu. Jangan kita nak berkira sangat, sebab sekarang ni semua everything is about dollar and cents. Semua nak ada, kena ada duit baru nak buat kan. Bukan tak boleh ada duit ni, tetapi kadang-kadang ada perkara yang kita kena abaikan dulu, iaitu contoh dari segi duit peringkat awal, supaya kita dapat ilmu, dapatkan pengalaman, dapatkan orang kata experience tu, barulah dia jadi satu yang kita kepanggil value kepada diri kita. Kalau kita tak ada value kepada masyarakat, tak ada value kepada permintaan di masyarakat, macam mana orang nak ambil kita bekerja? Dia tak boleh. Dia mesti kita kena ada value, baru orang nak ambil kita. The same thing dengan adik-adik zaman sekarang ni. Kalau dia nak datang peringkat pekerjaan, dia tak ada pekerjaan, so yang pertama sekali dapatkanlah value tu dulu. Pergi internship. Kalau tak ada internship sekalipun, pergi kerja part time sekejap ke apa ke, yang penting dapatkan pengalaman. Cari tempat yang kita nak, and kena tahu apa yang kita nak dulu
Kadang-kadang kita tak tahu apa kita nak, pergi belasah je masuk kerja, janji dapat kerja, nak dapat duit. Sebab tu saya cakap jangan kejar duit, kejar ilmu. Kadang-kadang tempat tu dia tak bayar kita, tapi kita boleh dapat knowledge tu yang kita boleh guna in the future tu. Betul. Okey, mungkin ada betulnya lah Putra. So kalau ikutkan di sinilah saya nak selit sikit kita punya fungsi dalam portal My Future Jobs. Kita memang kalau kita pergi mana-mana pun untuk kita menggalakkan pendaftaran dalam portal, kita akan pastikan setiap calon yang membuat pendaftaran dalam portal My Future Job untuk lengkapkan semua detail-detail dalam kita punya panggil profile lah. So di situlah saya rasa yang menambahkan keyakinan daripada majikan. Oh, maksudnya dia kalau boleh lengkapkan semua detail-detail kat dalam portal My Future Job tu tanpa gagal, maksudnya dia serius nak cari kerja, serius dalam apa dalam bentuk pencarian, dan dia tahu apa yang dia nak. Itu yang kita paling penting tadilah. Sebab betul lah macam apa yang Putra cakap tadi. Memang sebelum kita dah buat apa-apa, kita kena tahu dulu apa yang kita minat. Kalau kita main belasah, main langgar je, takut hasilnya memang tak merangsangkan. Betul kan? So kalau ikutkan daripada pengalaman, maksudnya saya pun dapat tahu tentang Putra pun agak aktif di platform LinkedIn. So saya pun faham LinkedIn ni dia platform yang level profesional gitu. Okey, mungkin Putra boleh ceritakan macam mana Putra di dalam platform LinkedIn tu melihat orang kata perilaku lah ataupun mereka-mereka yang berada di dalam LinkedIn ni, sebab kita tahu dia level profesional dan dia punya cara untuk apply kerja pun berbeza. So mungkin Putra boleh ceritakan daripada pengalaman Putra sendiri. Boleh. So basically LinkedIn ni ramai orang dia salah faham. Dia ingat LinkedIn ni adalah satu platform cari kerja sahaja, which is something yang saya tak percayalah. Pada saya lebih percaya dia adalah satu platform social media yang untuk orang profesional. So bila kita bercakap dari segi social media kena ada branding. So bila kita nak ada branding, kita kena post konten yang berkaitan dengan apa yang kita nak kejar tu juga. Kan, kalau contoh macam saya lebih posting saya berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan resume, berkaitan dengan interview, berkaitan dengan kerja, career advice. So posting saya adalah branding saya. Sebab tu kadang-kadang social media ni orang dia guna untuk cerita benda-benda berkaitan politik. Bukan tak boleh, tapi benda tu tak menambah baik dari segi dia punya branding tu sendirilah. So that's why yang sebaik-baiknya gunakan social media macam LinkedIn ni untuk you dapatkan populariti yang baik, positif populariti orang kata kan. Orang kata bad marketing is also bad good marketing kan. Janganlah macam tu kan. Kita nak gunakan positif marketing. So gunakan branding. Biar slow kita naik, tetapi kita dapat satu orang kata impact ataupun ada momentum pergi ke depan tu. Contoh saya nak ambil contoh, ada seorang ni nama dia Elegant Warren kan. Dia ni dia nampak ada seorang yang suka lagi muda daripada dia, suka posting dia dekat LinkedIn tu. So dia pun nak buat macam tu, tapi dia tak pandai mengajar resume. So apa yang dia buat? Dia pandai guna Excel. So dia buat kelas setiap hari Khamis kalau tak salah saya, mengajar orang guna Excel. Alhamdulillah lepas tu saya nampak dia makin lama makin ramai follow kelas dia. Ada yang orang daripada luar negara masuk kelas dia, walaupun dia ajar secara percuma. Tapi lepas tu dia dapat invitation daripada universiti pula kan. So banyak orang yang pergi kepada dia, orang pun nak datang panggil dia datang bagi talk berkaitan dengan Excel, Microsoft Excel. Sebab Excel ni ada satu skill kan. So orang panggil dia, and alhamdulillah sekarang dia dah masuk satu consulting company, dia pun dah boleh bekerja kat situ kan. So itu yang kita nak gunakan that social media macam contoh LinkedIn tu untuk kita dapat kerja. Kita ada strong marketing. Even saya sendiri pun saya dapat kerja dekat Selangor ni, orang tu tengok saya punya profile dekat LinkedIn kan. Sebab tu kalau you ada profile LinkedIn yang kuat, orang akan cari kita dekat LinkedIn tu. Betul. Okey, memang betul lah tu macam apa yang kalau saya boleh rangkumkan apa yang Putra ceritakan tadi, dia sebenarnya lebih kepada branding lah. Sebab bila kita berada di social media, itu platform di mana kita menjual diri. Bukan menjual diri dalam side yang negatif ya. Kita kena jual diri dalam apa kebolehan yang kita buat. Macam tadi Cik Putra cakap tadi tentang Excel. So kalau orang tu tahu Excel, dia jual lah tentang pengetahuan dia tentang Excel. Macam saya suka bercakap. Saya jual lah tentang kemahiran bertutur saya dengan audience yang ada lah. Okey, bila berkaitan tentang Excel tadi, itu adalah berkaitan dengan kemahiran tau. So kemahiran ni kalau kita selit masuk dalam portal My Future Job, dia pun memerlukan calon tu jual apa kemahiran yang dia ada. So sebagai contoh tadi mungkin ada Microsoft Excel, ada Microsoft Word ataupun PowerPoint. Benda tu semua memang kemahiran yang memang sangat-sangat diperlukan di pasaran buruh lah, of course. Okay, kita ke topik seterusnya pula. Bukan topik lah, kita macam nak membincangkan sikit lah, sebab benda ni orang nampak daripada sudut negatif, tapi sebenarnya kita nak bincangkan tentang apa yang positifnya bila berlakunya job hopping.
Kita faham bila kita tengok dalam mungkin Putra sendiri pun tengok resume, tengok dia ni sekejap ni tiba dah tukar tempat lain dah. Maksudnya tips kepada mereka-mereka yang mungkin mengamalkan job hopping ni until dia dapat apa yang kiranya kena dengan jiwa dia lah. Apa tips kepada mereka-mereka yang orang kata tengok ni, orang kata inilah perkara yang bagus. Okay, dia macam ni Fifi. Kalau nak kata job hopper ni, apa definition job hopper tu? Kan? So kadang-kadang orang tak faham definition of job hopper tu. Kalau dulu kita tengok job hopper ni, dia lebih kepada orang yang suka lompat kerja tu banyak kali dalam satu peringkat yang pendek, short term. Tetapi zaman sekarang ni, setahun adakah dikira short term? 2 tahun adakah dikira short term? Itu definition dia dah berubah zaman sekarang. Sebab zaman dulu, orang yang bekerja zaman dulu biasanya dia kerja satu syarikat daripada awal sampai dia pencin. So tapi zaman sekarang ni kalau kita tengok, even saya sendirilah kan, saya mengakulah saya tak pernah kerja lebih daripada 2 tahun dekat satu syarikat. Tapi bukannya saya suka-suka hati lompat, tidak. Tapi ada sebab kenapa saya lompat kepada satu kerjaan. Contoh dia, semasa saya bekerja di agensi pekerjaan, saya dapat tawaran bekerja di Hartalega, iaitu satu company end user. So bila saya dapat bekerja peluang dekat Hartalega end user, sebab sebelum ni semasa saya kerja kat agensi, kita tak nampak apa yang berlaku dekat site end user tu kan. So bila kita dah pergi ke sana, saya tengok lain actually, perspektif dia berbeza dari segi kerja dia, apa priority dia. Dulu kalau macam dekat agensi, kita just fokus cari orang, hantar dekat klien, cari orang, hantar dekat klien. Tapi bila duduk dekat end user, you kena buat paperwork, you kena buat end to end recruitment process. Banyak benda yang belakang tu, yang paperwork yang kena buat, yang orang tak nampak. So perspektif yang kita dapat dekat situ dah berbeza, pengalaman yang berbeza kan. So bila kita patah balik ke recruitment agency, dia bawa pemahaman tu, and kita faham kenapa klien kita kadang-kadang tak boleh bagi feedback kita yang cepat sikit lah. Okay, so that is the thing yang pada saya sebenarnya job hopper ni ada kebaikan dia. Tapi tak dinafikan, ada juga orang yang job hopping sebab dia nak lari daripada masalah tu Fifi. So ni masalah juga kan, kadang-kadang dia ada masalah dengan bos, dia lompat. Dia ada masalah dengan colleagues dia lompat cek kerja lain. Dia ada masalah dari segi kalau contohlah, kalau masalah dari segi gaji tu okey lah, dia nak lompat kan, kita boleh faham. Mungkin company tu tak bayar gaji, company tu tak bayar dia punya EPS also, sebab tu dia nak lompat, itu okey, tak ada masalah. Tapi yang bermasalah adalah bila kita lompat disebabkan kita nak lari daripada masalah. Confrontation tu kan, zaman sekarang ni budak-budak muda zaman sekarang, saya sekali kan, kita nak lari daripada apa, sebab bos kita tak boleh handle bos tu, sebab kita dah tak boleh orang kata apa, berbincang dengan bos tu. Kadang-kadang polisi yang bos bawa tu berbeza. Ni kena tengok juga dari segi dua side kan. Kalau tengok polisi yang tu membebankan diri kita, dia tidak menambah baik, kalau awak nak lompat silakan. Tapi kalau contohlah, kadang-kadang benda yang bos baru kita bawa tu dia bagi benda yang baik, dan kita kena terimalah benda tu kan, kita gunakan. Ataupun kalau kita tak puas hati, kita boleh jumpa dengan dia, bincang, bos saya rasa ini something yang kita kena bincang sama-sama kan. Barulah kita boleh duduk and kita confront benda tu. Jangan lari daripada masalah terus. Ini ramai orang dah gunakan alasan job hopping tu sebab kata apa, dia tak nak bekerja sama dengan bos tu, bos ni tak sesuai kan. Mungkin bos tu dia panggil bos dinosaur lah apa semua tu kan. So kadang-kadang kita dah gunakan job hopping tu sebagai satu orang kata apa, proses untuk kita lompat kerja tu dengan cepat, which is something yang saya rasa in the future, apa masalah yang berlaku, company dah tak nak ambil orang macam ni. Betul tak? Saya sendiri pun pernah orang query, dia kata dengan saya, awak ni cepat sangat lompat, kenapa kan? Saya cakap saya bukan sengaja lompat, saya ada sebab saya. Macam ni saya di headhunt, saya dekat sini saya dah tak ada, memang tak ada peluang untuk saya grow, saya dah belajar sampai semua perkara dekat syarikat tu. So ada sebab yang munasabak, baru awak boleh job hopping. Okey, mungkinlah daripada pendapat saya lah kan, mungkin sebelum berlakunya job hopping tu mungkin itulah yang pentingnya menjadi favoritism majikan. Orang kata daripada sudut prestasi, mungkin mudah sikit lah kan. Agak-agak mungkin betul ke kalau macam saya cakap segmen ni, untuk orang kata menjadi favoritism dalam prestasi, lebih memudahkan kita untuk job hop daripada satu majikan kepada majikan yang lain. Betul. Kalau contoh, kalau awak jadi favoritism majikan ni, awak develop skill ataupun tidak? Kalau awak develop skill, maknanya kata awak bagus, kemahiran bagus, ada skill yang syarikat perlukan, you develop leadership skill, communication skill, everything semua tu, pada saya tak ada masalah. Mana-mana syarikat pun nak orang macam tu, tak? Betul. That's why kalau macam orang tanya, kenapa masih ada lagi orang yang nak saya, walaupun saya dah masuk syarikat pengurusan Selangor, masih ada lagi agensi yang contact saya, mesti ada company lain contact saya. Kenapa? Sebab dia nak kita punya skill tu kan. So kadang-kadang orang nak kena faham, kita nak jual apa? Jual skill, value kita tu kan. So kena make sure yang kita boleh jual kita punya value tu. So pada saya betul, tapi make sure macam saya cakap tadi, cara awak develop you punya skill tu kena betul. Bila kita ada value, kita ada skill, baru orang nak ambil kita.
Okay, boleh tak kalau kita masuk ke sesi rapid fire question? Yang ini soalan yang memang tak ada dalam skrip tapi tiba-tiba dapat wahyu. Okay, kalau Putra sendiri kita ambil sudut recruit lah. Putra lebih memilih calon yang introvert ataupun extrovert? Bergantung. Bergantung. Bergantung kepada jawatan yang dipohon. Sebab setiap jawatan dia ada kelebihan dan kelemahan masing-masing. Tetapi saya suka tengok kepada individu tersebut, adakah dia sesuai pada jawatan tersebut. So kalau macam pada saya suka akan tengok, saya akan tanya dulu pada hiring manager tu. Hiring manager, saya tanya dia, jawatan ni perlu tak orang ni berkomunikasi dengan jabatan lain, dengan bos ke, dengan orang bawahan ataupun region lain. Kalau jawatan tu tidak memerlukan jawatan tu untuk dia berkomunikasi dengan orang lain, pada saya introvert pun okey. Janji dia boleh buat kerja tu. Technical skill dia bagus. Tapi kalau orang tu, jawatan tu memerlukan seseorang yang boleh berkomunikasi dengan baik. Contoh dia macam bahagian corporate communication. Contoh dia bahagian PR. Kan? Untuk bahagian orang yang perlukan kita bercakap komunikasi. Contoh macam recruitment lah. Kena bercakap dengan orang. Dan kita perlukan orang yang mungkin extrovert. Tapi kalau contoh bahagian payroll, benefits, orang yang jaga bahagian gaji, orang yang jaga bahagian sulit, kita perlukan orang introvert. Takkan kita nak ambil mak kepoci semua ni kan? Tak boleh lah. Tersebar rahsia. Nanti tersebar semua rahsia gaji orang ni berapa semua orang tahu kan. Kalau macam saya ni mungkin tak sesuai lah kot dekat payroll kan. Habis kasih orang kan. Tapi kalau contoh berkaitan dengan orang-orang yang pendiam introvert ni, memang kita galakkan dia duduk dalam payroll. And benda ni memang berlaku. Dekat pengurusan Air Selangor sendiri pun memang kita ada hire orang yang introvert. Dia memang tak bercakap dengan orang, tapi memang tu kerja dia. Dia kena buat kerja dia. Kerja dia jalan, kerja dia bagus, tetapi dia hanya jaga bahagian gaji. Orang pun tak tahu, tak boleh nak korek rahsia sebab dia kalau tanya sepatah, dia jawab setengah patah. Bukan jawab sepatah kan. So itulah contoh pada saya, depends kepada jawatan tersebut. Okey, itu kalau daripada sudut pemilihan calon. Apa kata kalau orang kata pemilihan daripada pekerja pula? Pekerja yang introvert, pekerja yang sedang bekerja dalam satu company itu, introvert ataupun extrovert yang menjadi pilihan? Macam saya cakap tadi pun bergantung juga. Sebab saya tak boleh nak ambil orang yang introvert ni untuk satu jawatan yang dia tak boleh buat nanti. Kadang-kadang orang kata extrovert ni adalah ketua yang bagus. Tidak juga. Kalau kita tengok dari segi history of CEO yang terbaik dalam dunia, ada berapa CEO yang bukannya orang yang extrovert. Contoh dia seperti Virgin Airlines punya CEO kan. So kalau kita tengok, dia bukannya orang yang extrovert macam orang lain, macam Tony Fernandez. Tapi Tony Fernandez ni belajar daripada dia sendiri. So maknanya kadang-kadang kita nampak orang tu mungkin macam introvert, tetapi dia adalah ketua yang baik, ataupun dia ada kekuatan dia sendiri yang kadang-kadang kita tak tahu kan. Pada saya ia hanya bergantung kepada jawatan tersebutlah, Fifian. Tak boleh lah nak kata semua orang ni sama, extrovert tak bagus, introvert bagus. Bergantung pada jawatan lah. Kalau tanya saya, memanglah kita nampak extrovert ni pandai bercakap, communication dia bagus, tip-top, pandai bodek kan. Tapi kadang-kadang kerja dia ke laut kan. Takkan kita nak ambil orang macam tu nak bekerja dengan kita. So pada saya, it depends, bergantung kepada jawatan tersebut. Tapi personally, saya memang prefer orang extrovert sebab tak payah fikir nak ajar dia nak bercakap. Kadang-kadang introvert ni nak bercakap ni susah sikit buka mulut tu kan. So bergantung lah. Okay, baik, itulah dia. Orang kata satu penerangan yang short, sweet and crispy. Okay, sebelum kita akhirilah kita punya sesi podcast pada hari ini mungkinlah Putra, saya nak orang kata Putra bagilah sikit kata-kata dorongan dan semangat kepada pekerja-pekerja kat luar sana tu yang berjuang untuk menjadi real asset dekat dalam company mereka. Alright. So pada saya simple lah. Mana-mana kerja yang kita nak pergi sekalipun, kita kena tahu kenapa kita nak bekerja. Kadang-kadang kita ni sibuk sangat tengok pada duit. Saya sendiri pun tak orang kata apa, tak terlepas daripada perkara ni. Kadang-kadang kita fokus sangat pada duit, kita tak nampak value jawatan tersebut, value kerja yang kita nak apply, value kerja yang kita nak dapat dekat satu tempat tu. So kita terlampau fokus kepada duit mata wang, which is something yang tak berapa elok lah. Fokus kepada kerjaya awak, fokus kepada apa value yang kerjaya tu boleh bagi pada awak. In the future, kita nak tengok value bukan duit gaji berapa yang awak dapat sebelum ni. Kita nak tengok skill apa yang awak boleh bagi. Kita nak tengok pengalaman apa yang awak boleh bawa. Apa pencapaian dekat company awak sebelum ni yang awak boleh translate bawa kepada syarikat kita. Transferable skills apa yang awak dah dapat semasa awak bekerja yang dulu. Macam mana awak dah jadi subject matter expert, SME kita panggil dia, SME. Adakah awak dah jadi subject matter expert dalam bidang yang awak bekerja tu? Kalau awak datang bekerja dapat gaji tinggi, berapa lama gaji tu boleh bertahan? Berapa lama awak punya sembang tu boleh bertahan? Kadang-kadang mungkin lepas tahun 2 tahun orang dah dapat kita yang awak ni sebenarnya tak bagus pun. Kan? So lepas tu company tu akan cuba buang kita lah.
Kita boleh tipu orang masa interview, tetapi waktu bekerja tu adalah waktu yang kita kena tunjuk kepada majikan yang kita ni memang ada value tersebut. Kalau tak, sampai bila-bila kita akan sentiasa lompat kerja, job hopper tanpa ada, orang kata, tak arah tuju tu dah. So fokus, improve your value, know your value, improve your punya skill set, dan kemudian baru you akan dapat peluang pekerjaan yang lebih baik, insyaAllah. Ya, itu dia pesanan yang sangat-sangat cukup ringkas dan padat untuk yang dijadikan tauladan kepada anda semua. Baik, itu sahajalah kita punya perbincangan pada hari ini. Thank you so much to Putra kerana sudi berkongsi pengalaman sebagai recruiter. Okay. No problem, Jadi, Fifi. okay. Thank you so Baik, much. kalau ikutkan kita nak buat promosi sikitlah kepada pencari kerja di luar sana, tak salah untuk job hopping. Tak ada salah, tak ada betulnya. Okey, tapi sekiranya tuan-tuan dan perempuan yang berada kat luar sana tu yang tengah tengok ni, jangan lupa gunakan kita punya portal My Future Jobs ni untuk mencari pekerjaan. Jangan lupa daftar dan pilih pekerjaan yang match dengan you all punya minat dan juga kemahiran. Okey, disebabkan dekat dalam kita punya portal My Future Job juga ada pekerjaan high skill yang boleh menjadi pilihan anda semua. Baik, mungkin kita akan jumpa lagi dalam sesi podcast yang akan datang bersama saya lagi, insyaAllah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Bye.